Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami daripada Kumpulan 1 akan membentangkan tugasan 1 yang bertajuk Konsep Etika dan Peradaban menurut konteks masyarakat dan negara Malaysia serta pasaran. Ahli-ahli kami terdiri daripada saya selaku pembentang pertama Abdullah Muhammad dan diikuti oleh pembentang kedua Muhammad Effendi, pembentang ketiga Muhammad Fuad, pembentang keempat Muhammad Azib dan akhir sekali pembentang kelima Muhammad Najmi. Pendahuluan. Etika dan peradaban manusia berkembang mengikut peredaran zaman. Di Malaysia, etika dan peradaban bermula mengikut evolusi sejarahnya, iaitu bermula pada zaman pra-kolonial, kolonial dan pasca-kolonial. Pada era pra-kolonial, masyarakat di Tanah Melayu mengamalkan konsep adat istiadat dan adat resam sebagai etika yang menunjukkan bahawa sistem nilai pemerintahan, masyarakat tradisional dan peradaban telah lama wujud di Tanah Melayu. Manakala etika berciri moden pula diperkenalkan semasa era kolonial Eropah dan ianya diamalkan oleh Malaysia sehingga sekarang sebagai tanda kekuatan kepada pembentukan negara Malaysia. Walau bagaimanapun, penghayatan dan etika dan peradaban perlu dipupuk mulai bangku sekolah ke arah pemantapan perpaduan rakyat Malaysia yang terdiri pada berbelah bangsa dan penghayatannya perlu dizahirkan sebagai perilaku dan tanggungjawab sosial sama ada peringkat individu, keluarga, komuniti masyarakat dan negara. Skop persembahan pembentangan kami pada hari ini ialah seperti yang dipaparkan. Definisi. Etika berasal dari perkataan Yunani kuno iaitu ethos yang bermaksud akhlak, adat, kepribadian, kebiasaan dan watak. Bahasa Melayu pula merujuk kepada prinsip moral atau akhlak seseorang individu atau kumpulan. Dan ianya diterjemahkan dalam Kamus Dewan Bahasa yang siri ketiga sebagai tanggungjawab dan kesan tingkah laku seseorang terhadap masyarakat. Manakala menurut perspektif Islam pula, etika merupakan akhlak atau prinsip moral berlandaskan Al-Quran dan hadis. Definisi peradaban mempunyai pelbagai pengertian mengikut bahasa masing-masing. Yang mana sebagai contohnya, perkataan culture mengikut bahasa Jerman bermaksud peradaban, manakala bahasa Inggeris pula sebagai kebudayaan. Jadi jelaslah di sini bahawa penafsiran definisi peradaban itu mempunyai kelainan mengikut bahasa masing-masing. Seterusnya adalah peradaban Barat di Tanah Melayu. Barat mula memperkembangkan pengaruh peradabannya di Tanah Melayu. Dimulai dengan Portugis iaitu pada tahun 1511, Belanda 1641 dan British 1786. Pentadbiran dan pemerintahan Tanah Melayu telah dipengaruhi oleh peradaban Barat apabila agama dan politik diasingkan. Dan selepas penjajahan British dan semasa penjajahan British menerapkan pemikiran sekularisme dalam masyarakat Melayu melalui sistem pentadbiran dan pendidikan. Peradaban Islam di Tanah Melayu. Islam berkembang ke Tanah Melayu sejak abad ke-7 sehingga abad ke-9 Masihi, yang mana ianya telah dikembangkan oleh pedagang dari Tanah Arab. Faktor-faktor perkembangan peradaban Islam dalam masyarakat Tanah Melayu adalah seperti yang dipaparkan. Pertama iaitu perdagangan, di mana Melaka pada masa itu merupakan pusat perdagangan utama di Tanah Melayu. Kedua iaitu perkahwinan campur antara masyarakat perempuan tempatan dengan pedagang Arab. Yang ketiga, pemusuhan antara Muslim dan Kristian. Keempat iaitu faktor politik. Apabila kerajaan Hindu dan Buddha seperti kerajaan Majapahit dan Sriwijaya mulai lemah. Faktor ideologi Islam.
Dan seterusnya adalah faktor autonomi, iaitu keadaan yang mana dianggap wujud seperti daripada zaman purbakala. Peradaban Islam ini telah mengeluarkan tanah Melayu daripada kejahilan dan kegelapan. Seterusnya adalah peradaban globalisasi. Globalisasi bermaksud suatu himpunan proses pengaliran global berbagai-bagai jenis objek yang melibatkan pelbagai bidang aktiviti manusia seperti maklumat, idea, nilai, institusi ataupun sistem. Interaksi dan jaringan peradaban merentasi benua menerusi permodenan memungkinkan berlakunya hubungan jarak jauh dan ancaman jenayah cyber ataupun kola putih. Globalisasi juga membawa pengaruh yang besar dalam pelbagai aspek kehidupan manusia pada zaman kini dan ianya menyumbang kepada pembentukan peradaban masyarakat majmuk di Malaysia. Terima kasih Majidullah. Seterusnya saya akan menerangkan dengan etika dan peradaban dalam masyarakat. Terlebih dahulu saya akan menerangkan maksud masyarakat majmuk. Masyarakat majmuk adalah satu kumpulan manusia yang duduk di antara dalam satu kawasan bersama-sama dengan gaya hidup yang tersendiri. Ianya telah ditulis dalam Kamus Dewan pada tahun 2005. Di dalam slide ini telah menggambarkan erti masyarakat majmuk. Terdapat 6 poin yang menggambarkan masyarakat majmuk itu sendiri, etnik di Malaysia dan budaya. Malaysia mempunyai berbagai etnik yang sangat unik dan mampu hidup bersama-sama membangunkan negara ini dengan pelbagai budaya, bahasa dan kepercayaan agama yang dipegang bagi suatu etnik itu. Manakala budaya pula bermaksud, dalam Kamus Falsafah 1996 memberi maksud budaya sebagai cara hidup bagi rakyat termasuk sikap-sikap, nilai-nilai, kepercayaan-kepercayaan, seni, ilmu pengetahuan, bentuk-bentuk persepsi, tingkah laku, tabiat dan kegiatan-kegiatan. Justru, apakah ciri-ciri budaya yang terdapat dalam masyarakat Malaysia sehingga kini? Ianya dapat dilihat meliputi perkara-perkara seperti berikut. Yang pertamanya, budaya yang dipelajari dari generasi sebelumnya. Yang kedua, budaya yang dibawa dan dikongsi bersama hingga ke hari ini. Dan yang ketiga, budaya yang bersifat setempat bagi satu kawasan. Yang keempat, budaya yang diwarisi dari keturunan dan kaum. Yang kelima, budaya yang berpandangan alam semesta. Dan yang keenam, budaya yang berunsur simbolik bagi sesuatu kaum. Dan yang terakhir adalah budaya yang berubah-ubah mengikut zaman. Jadi, itu adalah yang dimaksudkan dengan budaya. Seterusnya, saya akan menerangkan berkenaan perubahan atau perpindahan budaya. Seperti yang kita ketahui bahawa setiap masyarakat memiliki budayanya tersendiri. Sejarah yang dapat dilihat iaitu masyarakat Melayu merupakan satu kaum yang hanya tinggal di kawasan kampung atau pendalaman sejak sebelum kedatangan penjajah Inggeris lagi. Perubahan budaya mula berubah apabila Inggeris membawa masuk pekerja Cina, India serta pedagang-pedagang dari luar yang masuk ke Malaysia mengakibatkan berlakunya perubahan budaya yang asalnya hanya rumpun Melayu sahaja. Manakala dari sudut penyusunan semula atau rancangan FEDA bagi masyarakat Melayu dapat dilihat perpindahan orang Melayu memasuki FEDA pada awal tahun 60-an. Seterusnya, pergerakan orang-orang Melayu mula berpindah ke bandar-bandar besar seperti Kuala Lumpur, Ipoh, Shah Alam, Johor Bahru dan lain-lain bandar di seluruh negara menjadi rancak setelah rancangan ini dilaksanakan. Hasil dari perpindahan antara kaum ini, maka berlakulah campur budaya yang kekal sehingga kini yang berpegang kepada keharmonian dan kesatuan kaum. Seterusnya, penduduk utama Malaysia. Orang Melayu merupakan asal-usul ataupun keturunan yang memang berasal dari tanah Melayu. Walau bagaimanapun, bangsa Melayu ini, wujud di Malaysia ini adalah kerana perpindahan oleh masyarakat Melayu Indonesia yang datang dari tanah Melayu sejak abad dahulu. Kebanyakan orang Melayu tinggal di luar bandar kerana penjajahan Inggeris pada masa itu berkendakkan orang Melayu tidak maju dalam semua aspek dan sengaja membiarkan orang Melayu dalam keadaan yang serba kekurangan. Etnik kedua terbesar di tanah Melayu adalah orang Cina.
Peningkatan orang Cina bermula apabila penjajah Inggeris mengambil alih Pulau Pinang dari tangan Sultan Kedah pada tahun 1786 dan pengambilan Singapura dari Sultan Johor pada tahun 1819 yang mengakibatkan kemasukan masyarakat Cina beramai-ramai ke Tanah Melayu. Ianya bertujuan bagi perombongan biji timah yang mengakibatkan penempatan baru telah wujud bagi masyarakat Cina di kawasan bandar. Tahun 1870 telah berjumlah sebanyak 100,000 orang. Pada tahun 1967, jumlah bangsa Cina telah berjumlah sebanyak 2,332,936 orang telah menguasai sebahagian kawasan bandar sehingga kini. Manakala kaum terbesar ketiga di Malaysia adalah terdiri pada kaum India. Masyarakat India di Malaysia ini bermula dari kemasukan pedagang dari India serta penyebaran agama Hindu pada abad pertama Masihi lagi. Kemudian seramai 48,000 buruh India telah berhijrah ke Tanah Melayu secara besar-besaran sejak tahun 1900 hinggalah 1910. Angka ini semakin bertambah sejak tahun 1911 hinggalah 1920 yang mana kemasukan buruh India telah mencapai jumlah yang besar iaitu seramai 98,000 yang telah masuk ke Tanah Melayu ketika itu. Seterusnya, etnik yang terdapat di Malaysia iaitu di Sabah dan Sarawak. Penduduk di Sabah dan Sarawak juga mempunyai pelbagai suku kaum yang berbeza sejak dahulu lagi. Suku kaum yang paling besar terdapat di Sabah adalah suku kaum Kadazan. Manakala di Sarawak pula, ianya terdiri daripada suku kaum yang berbeza dari Sabah. Antara suku kaum yang terbesar terdapat di Sarawak adalah suku Dayak, Iban, Malanau dan orang Melayu. Setelah kita memahami apakah yang dikatakan dengan masyarakat majmuk dan juga etnik, saya akan terangkan berkenaan dengan pendekatan menyatupadukan masyarakat Malaysia. Asimilasi ialah gabungan etnik budaya menjadi satu. Manakala aspek yang kedua iaitu amalgamasi ialah satu pencampuran budaya yang menghasilkan budaya dan warisan yang lain. Sebagai contoh ialah perkahwinan. Seterusnya, akomodasi bermaksud suatu etnik itu harus menghormati etnik yang lain dan tetap memelihara budaya hidup masing-masing. Dan yang keempat iaitu akulturasi bermaksud suatu proses kebudayaan yang asal telah diubah hasil daripada kebudayaan yang baru. Berbeza pas mendalami tentang cara serta kaedah yang digunakan dalam mewujudkan perpaduan nasional, barulah kita dapat membincangkan tentang cabaran dalam membina sebuah negara bangsa Malaysia. Cabaran pembinaan negara Malaysia adalah seperti berikut, iaitu yang pertama daripada segi aspek perpaduan. Perpaduan merupakan tujuan utama dalam sebuah negara bagi mencapai keharmonian dan keamanan terutama Malaysia ini, yang sememangnya mempunyai berbagai kaum dan kepercayaan agama. Pertelikahan kaum telah berlaku di Malaysia yang merupakan sejarah hitam ataupun sejarah berdarah iaitu pada 13 Mei 1969 selepas pilihan raya umum. Tragedi nasional ini telah menggambarkan bahawasanya perpaduan masyarakat di Malaysia berada di tahap yang rendah pada ketika itu dan mengharapkan sejarah itu adalah yang terakhir bagi Malaysia dan tidak akan berulang lagi. Yang kedua, penagihan pendapat. Ini sangat ketara dan dapat dilihat yang mana pendapatan antara Bumi Putra dengan bukan Bumi Putra masih lagi tinggi. Jadi faktor pendapatan yang tidak seimbang ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan hubungan etnik di Malaysia menjadi tidak kukuh. Manakala dari sistem pendidikan pula, sistem pendidikan di Malaysia sebenarnya adalah warisan penjajah Inggeris, yang mana ia merupakan rancangan Inggeris yang tidak mahu perpaduan antara kaum sejak dahulu lagi. Dengan kewujudan pelbagai jenis sekolah berdasarkan kaum sehingga kini telah menjadi antara penyebab sering berlakunya pertikaian antara satu sama lain. Ya, justru itu objektif dalam penyatuan pada peringkat awal iaitu di peringkat sekolah belum dapat dicapai sepenuhnya kerana masih memegang pada sekolah kaum dan bukanlah sekolah kebangsaan yang sepatutnya disatukan. Manakala dari segi perbezaan kepercayaan dan agama, kepercayaan dan agama yang berlainan merupakan satu isu yang sangat sensitif antara kaum di Malaysia. Ianya boleh mengakibatkan berlakunya pergaduhan yang besar serta ketegangan dan prasangka atau
atau kepercayaan pengikut agama sehingga mampu mengancam kestabilan politik negara seperti peristiwa berdarah pada 13 Mei 1969. Seterusnya, penggunaan akhbar. Dalam hal ini pula, jelas kelihatan bahawa sejak dahulu lagi, setiap kaum mempunyai akhbar tersendiri mengikut bahasa masing-masing. Keadaan ini telah menyebabkan semangat perkauman menyemarak tanpa disedari dan merupakan salah satu tindakan boleh menyebabkan berlakunya rusuhan antara kaum di Malaysia. Kepentingan peradaban pada masyarakat bertujuan melahirkan warga yang cakna dan dipenuhi dengan nilai yang baik dan positif supaya hubungan kemasyarakatan antara rakyat berbilang etnik sentiasa baik. Salah satu sifat rakyat Malaysia ialah menerima dengan tangan terbuka dan perbezaan di antara budaya dan agama di Malaysia. Kepelbagaian agama yang terdapat di Malaysia ini tidak menjadi penghalang bagi membentuk perpaduan. Malah, sikap tolerasi dan saling hormat menghormati adalah suatu ciri yang istimewa dan menjadi asas bagi perpaduan rakyat Malaysia kerana ia telah sebati dalam kehidupan seharian rakyat di negara ini. Terima kasih. Seperti yang sudah diterangkan oleh rakan pembentang saya tadi, negara Malaysia terkenal dengan kepelbagaian etnik. Kepelbagaian ini ada kelebihan dan risikonya sendiri. Risikonya termasuklah potensi kepelbagaian ini untuk menimbulkan isu antara kaum seperti yang pernah disebut oleh rakan pembentang saya tadi, iaitu peristiwa berdarah 13 Mei 1969. Namun, hal ini dapat dielakkan dengan mengikuti etika negara untuk mewujudkan dan mengekalkan suasana aman di kalangan penduduk majmuk. Negara juga perlulah membawa imej yang baik untuk mewakili kepelbagaian masyarakat. Salah satu inisiatif termasuklah dengan mengetepikan isu-isu sensitif seperti rasisme dari pentas tumpuan ramai iaitu politik. Pentadbiran negara perlulah terdiri dari kepelbagaian dan bukannya hanya didominasi oleh sesebuah etnik. Kelebihan bermasyarakat majmuk pula termasuk potensi untuk membina pembangunan negara yang boleh dibina untuk menjaga tradisi dan memperkenalkannya kepada seluruh dunia. Hal ini adalah untuk menghargai warisan dan khazanah negara. Contoh pembangunan ini termasuklah Muzium Tekstil di Ibu Negara dan juga Muzium Diraja. Hal ini juga dapat membantu menaikkan imej negara di mata dunia. Negara Malaysia perlulah mengambil inisiatif ini untuk menjadi negara contoh kepada negara lain dengan membuktikan bahawa masyarakat majmuk boleh hidup bersama dengan suasana yang aman dan harmoni. Terima kasih. Etika dan peradaban pasaran. Pasaran didefinisikan sebagai kawasan ataupun tempat di mana pembeli dan penjual berhubung untuk tujuan berjual beli. Etika dan peradaban dalam kehidupan manusia memainkan peranan penting dalam berbagai-bagai bidang yang diceburi seperti contoh pengurusan, perancangan, pembangunan, agama dan ekonomi. Pada era pra-kolonial, orang Melayu tradisional hanya mengamalkan kegiatan ekonomi berbentuk sara diri. Kemudian, ketibaan Islam telah memperkenalkan cara pemikiran yang baru pada orang-orang Melayu. Pada era kolonial pula, ekonomi dikuasai oleh British dengan pembukaan lombong biji timah dan ladang getah. Fahaman kapitalisme telah mengubah sistem nilai di tanah Melayu. Kemudian, kedatangan orang India dan Cina ke negara ini secara besar-besaran mendatangkan kekecohan dalam sistem yang sedia ada dan mewujudkan konfrontasi. Pihak penjajah pula telah pun mengenalkan satu polisi baru iaitu polisi pecah dan perintah. Pada era pasca kolonial, kerajaan telah menjalankan strategi rancangan Malaya 5 tahun menumpukan perkembangan dan pembaruan ekonomi.
Namun kelemahan strategi menjadi punca utama tercetusnya peristiwa 13 Mei 1969. Kemudiannya, dasar ekonomi baharu dilaksanakan dan diperkenalkan sekitar tahun 1970 seiringan dengan rancangan manusia kedua dari jangka masa 1971 hingga ke 1975. Ini bertujuan mengatasi masalah ketidakseimbangan sosial dan ekonomi antara kaum-kaum di Malaysia dan juga bagi menggalakkan semua golongan masyarakat agar memajukan ekonomi supaya terhapusnya jurang perbezaan antara masyarakat. Etika dan peradaban dalam pasaran Malaysia terbahagi kepada mengikut etnik masing-masing. Bangsa Melayu, Cina dan India masih mengekalkan etika dan peradaban masing-masing. Kaum Cina menunjukkan nilai tersebut yang lebih tinggi. Ini membuktikan bahawa masyarakat yang mempunyai nilai ingin ke depan secara tidak langsung mampu meningkatkan taraf kehidupan dengan lebih efektif berbanding etnik lain. Profil nilai etika dan peradaban masyarakat telah menjadi elemen penting untuk menentukan matlamat perkembangan ekonomi tercapai. Peran dari luar dan domestik yang tinggi amat penting kerana dapat memajukan ekonomi dan mempelbagaikan sumber pendapatan. Wawasan 2020 umumnya merupakan interpretasi nilai-nilai yang dianggarkan bersesuaian dengan budaya tempatan. Masyarakat Malaysia mengekalkan sifat unik mereka dan mampu menimbulkan kekuatan dalaman. Nilai etika dan peradaban dalam pasaran perlu diselaraskan dengan polisi pembangunan negara. Terima kasih Saudara Aziz. Saudara dan saudari yang dihormati sekalian, dapat disimpulkan di sini bahawa etika dan peradaban dalam negara dipengaruhi oleh pelbagai faktor, terutamanya sejarah dan ciri-ciri masyarakat itu sendiri. Perbezaan etnik memberikan cabaran yang amat besar dalam proses menyatu padukan rakyat Malaysia. Lantaran itu, pelbagai usaha dan dasar kerajaan telah diperkenalkan bertujuan untuk mendekatkan kembali perbezaan antara etnik dan membentuk perpaduan di kalangan masyarakat. Ringkasnya, konsep etika dan peradaban di negara Malaysia merupakan sesuatu yang sangat bermakna dan bersifat dinamik. Segala perkara yang berlaku dalam negara telah memberikan cabaran baru dalam mengekalkan keseimbangan yang harmoni. Rakyat yang bersatu padu dan dapat mengadaptasikan konsep etika dan peradaban dengan penuh penghayatan akan menjadi tunjang kekuatan dan pemacu kepada kemajuan negara. Justru, bagi mencapai tujuan tersebut, kami ingin mencadangkan beberapa perkara. Yang pertama, menerapkan nilai etika dan peradaban dalam proses pembelajaran sama ada di dalam ataupun di luar kelas. Kedua, mewujudkan satu garis panduan untuk mengukur dan mengenal pasti tahap etika pelajar di setiap institusi pengajian. Ketiga, pucuk pimpinan negara perlulah menunjukkan contoh yang baik dengan mengenepikan semua unsur-unsur rasis dan berbau perkauman dalam berpolitik. Pengurusan pentadbiran negara juga perlu telus dan seimbang bagi mengelakkan berlakunya monopoli bangsa dan defisit sosial seperti rasuah dan pengurusan tadbir yang tidak berintegriti. Kelima, setiap individu perlulah menunjukkan sikap bersederhana dalam setiap aspek kehidupan sesuai dengan prinsip Islam
iaitu wasatiyah dan ummatan wasatan. Dan yang terakhir, setiap dari kita hendaklah memupuk nilai-nilai murni dan semangat patriotism dan cintakan tanah air dalam diri masing-masing. Saudara dan saudari yang dihormati sekalian, dengan itu maka saya akhiri pembentangan kami daripada kumpulan 1. Terima kasih kepada para pendengar kerana sudi meluangkan masa. Apalah tanda rasanya sedap. Orang bicara, seri katanya. Apalah tanda bangsa beradab. Orang beretika, tinggi maruahnya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.